Baik, pada kali ini saya akan menerangkan satu lagi topik subtopik dalam chapter kita yang keempat berkaitan dengan path loss. Okay. So, apakah yang dimaksud dengan path loss ini? Jika kita lihat pada apa-apa sistem komunikasi ataupun communication system, sebagai contoh dalam wireless communication, bagaimana apabila kita menghantar satu data, katakan kita ada satu data di sini, data speech ataupun suara, dan dalam block communication system biasanya data asal ini kita akan convertkan dulu kepada electrical signal, okay, dalam bentuk voltage, dan dihantar kepada transmitter melalui antena. Okay. Okay, dan apabila melalui antena, signal asal tadi, okay, data asal dan speech itu akan ditukarkan dengan signal dalam bentuk biasanya radio wave, okay, dalam bentuk radio wave, gelombang radio, dan akan travel daripada transmitter sehingga ke receiver. So bila tiba di receiver, setiap satu antena ni mempunyai gain yang tersendiri. Okay, di bahagian transmit dan juga di bahagian receive ada gain tersendiri. Okay. So bila tiba di dalam bentuk radio wave, dia akan diterima oleh receiver antena dan akhirnya ditukarkan kembali kepada electrical signal, okay, dan ditukarkan semula kepada bentuk signal asal iaitu speech. Okay. So apakah yang dimaksudkan dengan path loss? Okay. Path loss ialah di mana di bahagian transmitter, electrical signal ni akan ditukarkan dalam radio wave dalam yang mempunyai transmit power tertentu, dan juga antena mempunyai gain di bahagian antena, dan apabila dalam proses penghantaran ini, bila dia travel dalam bentuk radio wave ini, biasanya akan berlaku yang kita panggil sebagai loss, yang mana power yang diterima di bahagian receiver selalunya akan lebih kecil daripada power yang diterima di bahagian receiver, iaitu di antena receiver adalah lebih kecil daripada power yang dihantar, itu transmit power, disebabkan oleh loss tadi. Dan loss ini kita panggil sebagai path loss. Okay. So ini common berlaku dalam pelbagai sistem komunikasi seperti transmission, television, wireless. Okay, that's why bila kita guna wireless, kadang-kadang signal kita sekejap kuat, sekejap perlahan kan. Okay, ini ada kaitan dengan path loss. Dari segi definisi, apakah yang dimaksud dengan path loss ni? Path loss ialah loss in signal strength as a function of distance. Okay, saya lupa nak beritahu tadi. Function of distance maksudnya, kalau kita tengok tadi, dia travel daripada satu transmitter side. Okay, ni antena dia katakan, antena di bahagian transmitter dan antena di bahagian receiver tadi. Okay, so path loss ataupun loss of power ni, signal strength ni disebabkan oleh dia travel factor of distance. Maksudnya makin jauh, lagi besar distance, makin tinggi path loss tadi. So that's why kalau kita surf internet, kita duduk dekat dengan router contohnya, signal dia lagi kuat berbanding kalau kita duduk di satu tempat yang jauh daripada router. So lagi besar distance, lagi jauh distance ni, makin besarlah dia punya path loss. Antara faktor lain yang mempengaruhi ialah contohnya apabila tempat itu ada halangan, sama ada kawasan bergunung, luar bandar, ada ground reflection dan sebagainya, ataupun ketinggian antena pun memberi kesan frekuensi. Kalau nanti kita akan tengok bagaimana frekuensi ini mempengaruhi. Contohnya kalau kita punya wireless system, biasanya kita guna 2.4 GHz kita punya router ni. So lagi tinggi frekuensi, lagi kuat kita punya power
transmit power, dan selanjutnya pass loss akan berkurang. Okay. So secara teorinya, okay, untuk bahagian pertama saya akan terangkan berkenaan free space pass loss. So apa yang dimaksudkan dengan free space ni? Free space kita membuat andaian transmitter dan receiver berada dalam free space. Maksudnya di sini ada transmitter dan di sebelah ini receiver, dan tidak ada objek yang menghalang, contohnya bangunan ataupun gunung ganang dan sebagainya. So dalam assumption free space maksudnya di antara transmitter dan receiver ini ada direct connection, tidak ada obstruction ataupun halangan. Okay, transmit power is PT and then the receive power is PR. Okay, power yang kita transmit ialah PT, di bahagian yang kita terima receive power ialah PR. Okay, so pass loss ialah secara mudahnya ialah PT, okay, power yang kita transmit dalam dB tolak power yang kita receive dalam dB juga. Itulah yang kita panggil sebagai pass loss. Okay, kita tunjukkan dalam bentuk LP lah. Okay, pass loss. Okay, satu lagi andaian ialah antena ialah dalam bentuk isotropik. So yang mana apabila kita sebut isotropik antena, maksudnya kalau kita ada satu transmitter di sini, contohnya receiver boleh berada di pelbagai tempat, okay, di keliling transmitter ni. Maksudnya signal boleh diterima daripada transmitter dan receiver, dan gain dia adalah unity. So kalau kita sebut gain unity, okay, unity gain ni, okay, selalunya gain sama dengan 1. Okay, ini kalau kita buat dalam bentuk yang ideal, maksudnya dalam bentuk yang sangat ideal tapi jarang berlaku, gain untuk isotropic antenna ni define as a unity. With a unit gain ni maksudnya gain sama dengan 1. Okay. So contoh kita ada transmitter kat sini, kita ada receiver. Okay. So power yang kita transmit di sini dan power yang kita receive di sinilah kita punya pass loss kita, dan setiap satu ni ada gain untuk transmit dan gain untuk receive. Okay. So apa yang dimaksud dengan unity tadi ialah gain transmit sama dengan gain receive sama dengan 1. Okay. Cuma untuk penerangan seterusnya kamu akan tengok sebenarnya amat sukar untuk memperolehi situasi di mana gain sama dengan 1. Okay. So ini asasnya. Right. Okay. So sebagai contoh, okay, contoh kita ada satu transmitter di sini. Okay. So power loss untuk satu-satu receiver diberi oleh formula ni. Okay. Apa yang dimaksudkan setiap satu ni? Contohnya at a distance from transmitter, the area of sphere closing Tx is A sama dengan 4 pi d kuasa 2. Okay, 4 pi d kuasa 2. Area yang di cover oleh transmitter ialah 4 pi d kuasa 2. Okay, ini rumus biasa tu. Okay, power density ialah PT, okay, power transmit bahagi dengan area yang di cover tadi, PT, okay, bahagi dengan 4 pi d kuasa 2, yang mana d ini ialah distance, okay, jarak ni. Okay, katakan biasa kalau belajar matematik tu kita guna R kan, 4 pi R ataupun 4 pi J, okay, sama. So yang ini ialah 4 pi d. D menunjukkan distance di antara transmitter dan receiver. Okay. Ideal area of antenna, okay, antenna akan cover area mengikut formula ni. So lambda ialah wavelength, okay, wavelength, okay, lambda sama dengan C per F, yang mana C ialah speed of sound 3 kali 10 kuasa 8, dan F ialah frekuensi. Okay, ini bergantung. Kalau sistem kita 2.4 GHz, so maksudnya 2.4 kali 10 kuasa 9. Kalau kita punya router ataupun sistem transmitter kita gunakan 5 GHz, ia akan 5 kali 10 kuasa 9 dan sebagainya lah. Okay, so F. So contohnya kalau kita tahu lambda, wavelength satu signal, kita boleh kira berapa frekuensi dia, okay, berdasarkan formula ni. Right. So the receive power is, okay, power yang diterima, okay, PR tadi, PR yang diterima di sini, sini PR sama dengan PT lambda kuasa 2 bahagi dengan 4 pi d
kuasa 2. Okay, ini formula asas yang kamu kena ingat lah bagaimana nak kira pass loss. Okay. Okay, satu benda yang saya dah terangkan tadi, satu benda yang penting tentang isotropic dan real antenna. Okay, isotropic antenna are ideal and cannot be achieved in practice. So dalam praktis sebenarnya jaranglah kita dapat yang mana gain, unity gain, sebenarnya gain untuk transmit dan gain untuk receive sama dengan satu. Inilah ideal. Okay, cuma dalam satu keadaan apabila kita tidak dapat menentukan gain lagi, dia cuma digunakan sebagai theoretical benchmark. Macam mana kita nak kira? Okay, kalau dalam kalau kita nak buat simulation ataupun kita nak buat satu design, mungkin kita boleh buat assumption kalau gain dia adalah unity sama dengan satu, dan baru kita boleh decide apa pass loss dan sebagainya. Okay, so real antenna have gains in different direction. So sebenarnya antena kita tu, contohnya daripada transmit, ini kita punya receiver contoh sini. So antena kita ni sebenarnya ada gain. Okay, gain untuk transmit dan gain untuk receive. So kalau kita tengok semula formula kita tadi, iaitu PR power receive sama dengan PT power transmit kali dengan lambda kuasa 2 bahagi dengan formula di bawah ni. Kita perlu tambahkan gain, ya. Okay. Mana gain ini ialah, kalau kita tengok formula sebelum ni ialah dengan assumption gain sama dengan unity. So that's why untuk formula sebelum ni dia cuma tunjukkan PR sama dengan PT lambda kuasa 2 4 pi D kuasa 2. Walau bagaimanapun dalam real antenna sebenarnya dia mempunyai gain untuk setiap direction. Dia bukan satu sebenarnya. Okay. So that's why untuk formula akhir sebenarnya ditambahkan PT sama dengan PR sama dengan PT kali dengan gain receive kali dengan lambda kuasa 2 bahagi dengan formula ni. Alright. Ini formula penting yang perlu kamu tahulah. Okay. Alright. So sebagai summary, ya, formula-formula penting yang kamu perlu tahu ialah seperti yang bagaimana kita mendapatkan formula tadi. Contohnya pass loss. Okay, sebenarnya power receive sama dengan power transmit kali dengan gain transmit kali dengan gain receive bahagi dengan pass loss. So kalau tengok tadi pass loss diberi oleh formula ni 4 pi D kuasa 2 bagi lambda kuasa. So that's why kalau kamu tengok kita tu masukkan dua ni ke dalam satu formula ni, akhirnya kita akan dapat juga formula yang sama seperti page sebelum ini, iaitu formula untuk pass power receive. Okay. So bila kita arrange semula, pass loss sebenar ialah ratio power transmit kepada power receive. So PT bagi dengan PR. Okay, kalau kita arrange macam ni. Dan kalau kita tukarkan untuk memudahkan calculation sebenarnya, kita tidak mengambil direct daripada faktor value semata-mata, kita tukarkan dia ke dalam bentuk decibel untuk menunjukkan power transmit, power receive dalam bentuk yang lebih bermakna. Okay. Dalam measurement kita gunakan dB. So untuk itu, untuk menukarkan satu bacaan daripada value skala biasa kepada dB, kita akan kalikan dengan 10 log value tersebut. Okay, so contohnya power transmit dalam dB sama dengan 10 log 10 power transmit tadi yang kita hantar tadi. Okay, dan yang lain-lain pun sama. Okay, so untuk itu kalau kita tukarkan semula formula yang kita gunakan tadi, okay, semuanya kita tukarkan dalam bentuk log iaitu dB. So kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Okay, mungkin kamu masih ingat lagi, ya, untuk logaritma, multiplication atau kali, apabila kita tukar dalam log, dia akan log A kali B sama dengan log A plus log B. Okay, sama juga untuk bahagi, log A divide B equal to log A minus B, ya. Okay, so jadi apa yang akan jadi kepada formula ini ialah disebabkan P kali G kali GR bahagi pass loss ni. So formula ni akan berubah menjadi dalam bentuk ini bila kita pecahkan. Okay, so akhirnya kita akan dapat formula asal dia
power receive dalam dB sama dengan power transmit dalam dB plus dengan gain transmit, gain receive tolak dengan pass loss in dB. Okay, so ini formula penting lah untuk kamu ingat bagi calculation pass loss. Okay, saya bagi satu contoh. Kalau kita ringkaskan sistem kita tadi, sebenarnya dia dalam bentuk macam ni. Contohnya kita ada satu antena. Okay, saya katakan satu ni antena. Ini ialah transmit antena. Okay, untuk transmit antena ni, ini transmitter dan kita ada receiver. Okay, ini katakan kita punya receiver. Ini ialah receiver antena. Okay, dia akan emit power, power transmit dengan gain sebanyak GT. Okay, bila dia terima, dia power receive dia PR dan gain receive ialah GR, dan in between ni ialah pass loss dia. Okay, so pass loss dia kita namakan sebagai LP contohnya. Okay, so kalau kita tengok di sini, katakan kalau kita tukarkan semula dalam bentuk blok yang lebih mudah, sebenarnya kita ada power transmit, okay, akan kalikan dengan gain untuk transmit, dan kita akan ada pass loss di tengahnya, dan kita akan terima di bahagian receiver dengan gain untuk receive, dan kita akan dapat power receive. Okay, so katakan saya mempunyai power transmit kita ialah 10 watt. Gain kita untuk gain transmit kali dengan multiply 5. Untuk loss, pass loss kita contohnya 25 faktor dia, and then gain di bahagian receiver adalah 3. So kalau kita buat calculation ikut formula tadi, P power receive sama dengan 10 watt kali dengan gain 5 bahagi dengan 25 kali dengan 3. So kita akan dapat apa? 6 watt. Okay, so power yang kita terima ialah 6 watt. So kalau kita tengok di sini, kita transmit 10 watt, power yang kita terima ialah 4 watt. Okay, disebabkan apa? Sebab kita ada loss sebanyak 4 dB. Okay, tapi disebabkan kita menulis dalam bentuk faktor saja, bukan skala dB, kita tak boleh nampak dia sebagai dB. Sebenarnya kalau 25 kita convert, dia akan jadi 4 dB. Okey, seterusnya saya bagi satu contoh. Okey, contoh kalau kita lihat begini, kita tengok dalam bentuk yang praktikal. Okey, katakan saya nak beli satu router. Okey, contohnya saya nak tengok wireless router. So dia tulis dekat sini TP-Link, type dia WR941 450M, high power wireless adapter 9 dBi, antena kali 3. So dia bagi tahu apa yang kita sebenarnya dapat kira daripada yang penting untuk kita tahu bila kita nak beli satu antena. Contohnya macam ni. Okey, kalau kita search contohnya, kalau kamu pergi dekat TP-Link, dia ada banyak router. So saya ambil sebagai satu contoh di sini. Okay, TLWR941. Okay, sama dengan jenis yang this one, WR941. Okay, speed dia 2.4 GHz, 450 MB per second. Okay, dia pakai protokol 802.11. Okay, Wi-Fi range contohnya dia ada 9 detachable 9 dBi. Okay, kalau tengok di sini dBi ni high gain antena, maksudnya dia bukan unity gain tapi dia ada gain 9 gain dia. Okay, so apa yang penting untuk kita tengok ialah kalau kita scroll down ke bawah ni, sebenarnya apa yang penting untuk kita tahu ialah sebagai contoh yang dalam discussion kita sebenarnya ini test data. Transmission power kita ialah, kalau dia tengok di sini, transmission kita, power kita ialah 20 dBm pada frekuensi 2.4 GHz. Okey, ini satu benda yang penting untuk kita tahu. And then kadang-kadang kalau kamu tengok ada juga jenis router yang boleh beroperasi lebih daripada frekuensi, satu frekuensi. Contohnya 24.4 GHz 20 dBm, 23 dBm pada 5 GHz. Ada certain router yang macam tu yang lagi mahal lah. Okay, so reception dia. So apa reception dia? Contohnya
450 megabyte per second pada apa ni, power receive 71 dBm, minus 71 dBm power receive pada kadar 10% packet error rate. So dia boleh ada 10% error rate. Power receive dia ialah 71 dBm. Okay. Data yang dia boleh terima ialah ni signal strength dia. So apa yang dia boleh power dia, and then data dia ialah pada speed 450 megabyte per second. Okay. So kalau tengok makin rendah kita punya power receive kita, okay, 77 minus 91 89 97 ni, semakin perlahan ya. Ni 1 megabit per second, 6 megabit 11. Tapi kalau kita dapat pada 71 dBm, maksudnya kita boleh dapat speed pada 450 megabit per second. So kalau kamu tengok dia punya rating ni sebenarnya, apa maksud dengan ni? Strength ni, contohnya kalau signal strength ya, kalau kita punya tak ada 70 lebih kurang, minimum signal strength for reliable packet delivery. So boleh email, boleh surf web dan sebagainya. Tapi kalau kita nak tengok video dan sebagainya, at least nak ada minus 67. Signal dia very good. Kalau dapat minus 30 lagi tinggi, very amazing. Boleh tengok apa, stream ke, video conference dan sebagainya. Okay. Tapi kalau pergi dekat minus 90 contohnya, hampir tak boleh guna. Approaching or drowning into noise floor. Macam dah tak dapat apa-apa signal lah tu. Okay. Alright, so balik pada sini semula. Saya nak tunjuk satu contoh ya. Macam mana kalau kita nak buat pengiraan. Okay, berapa jarak maksimum yang sepatutnya boleh diterima oleh kita punya signal berdasarkan kita punya spek ni tadi. Okay, sekejap saya ambil dia punya ni. Okay, katakan saya ambil this one, test data dia ni. Okay, saya letak dekat sini. So apa yang kita ada dekat sini ialah kita ada signal strength dia ni. Okay, 20 dBm. Okay, kita punya power receive kita ialah minus 71 dBm. Okay, so kalau kita tengok tadi, kalau kamu masih ingat, dia punya antena ialah 9 dBi. Okay, I ni ialah untuk isometric ya. Isotropic antena punya type. So dia punya gain ialah 9 dB. So kalau kita nak tahu berdasarkan formula kita yang asal tadi ya, kalau kamu ingat lagi, P receive dalam bentuk dB ya, power receive dalam dB sama dengan power transmit dalam dB campur dengan gain transmit dB plus gain receive dB minus dengan pass loss dalam dB. Okay. So kalau kita gunakan formula ini untuk kira berapa distance ya, berapa distance maksimum dan berapa dia punya pass loss. Okay. Kita nak kira berapa pass loss dan berapa kita punya distance. Okay. So kalau kita masukkan angka ni tadi 20 dBm. Okay, kita punya power transmit dalam dB. Frekuensi kita ialah okay, frekuensi sama dengan 2.4 GHz. Okay, so untuk speed of sound kita tahu 3 kali 10 kuasa 8. Okay, kalau tengok tadi kita punya power, okay, kita punya pass loss kita, okay, pass loss kita, power receive kita tahu negatif 71 dBm. Okay, inilah kita punya power receive in dB. Gain ya, 9 dBi ialah kita punya gain. Kita assume kedua-dua sama. Gain transmit, gain receive dalam dB ialah 9 dBi. So untuk kira pass loss in dB, okay, sama dengan power transmit 20 dBm, okay, plus dengan gain 9 plus 9, okay, dBi minus 71 dBm tadi ya, okay, dB. So apa yang kita dapat ialah di sini ialah 20 campur 99 38 campur
70, 108, 109. 9 dB. Okay, so maksudnya maksimum loss untuk pass loss yang boleh diterima untuk sistem ni beroperasi ialah 109 dB. Okay. So sekarang kita nak kira berapa distance kita. Okay. So kita dah tahu kita punya pass loss in dB sama dengan 109 dB. Okay. So macam mana kalau kita nak tukar semula dalam bentuk faktor biasa? Pass loss sama dengan 10 kali 10 kuasa 10.9. Okay. So kalau kita tengok tadi formula yang pass loss daripada awal-awal yang kita tengok tadi sama dengan 4 pi d kuasa 2 divide dengan lambda kuasa 2. Okay. So kita tahu kita tak tahu nilai lambda tapi kita tahu nilai frekuensi. So lambda sama dengan C over F sama dengan 3 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan 2.4 tadi 2.4 kali 10 kuasa 9 sama dengan kalau kita kira dia akan dapat 0.125 meter. Okay. So jadi sekarang macam mana kita nak kira distance Jadi berdasarkan LP sama dengan 4 pi d kuasa 2 okey bahagi dengan lambda kuasa 2 0.125 kuasa 2 okey. So jadi LP kita tahu tadi 10 kuasa 10.9 sama dengan 16 pi kuasa 2 d kuasa 2 bahagi dengan 0.125. Jadi d sama dengan 16 10 kuasa 10 kuasa 10.9 kali dengan 0.125 kuasa 2 bahagi dengan 16 pi kuasa 2 dan d sama dengan punca kuasa 2. Okey, so kalau kita kira ni apa yang kita dapat sorry saya gunakan kalkulator ni saja. 10 kuasa 10.9. Okey. So apa kita dapat? This one. Alright. And then bahagi kali 0.125 silap clearkan 10 10 kali 10.9 okey kali dengan 0.125 kali dengan 0.125 okey. Kemudian kita bahagi okey bagi 16 kali pi kuasa 2 3.142 kali 3.142 sama dengan okey. So, kita dapat ni and then d punca kuasa 2 sama dengan okey sorry okey answer punca kuasa 2 punca kuasa 2 answer. Okey sorry. So kita akan dapat 2803 maksudnya dia boleh mencecah 2803 meter okey. Maksudnya jarak maksimum yang boleh dicapai oleh router ni lah 2803 meter. Okey, sangat jauh hampir 2 km kalau tidak ada apa-apa halangan di antara transmitter dan receiver. Okey. So ini contoh right. So
kalau kita nak beli router ke apa semua, so ini bila kita tengok itu kita dah tengok, okay, dia tulis 450 ni sebenarnya kalau kita scroll kat bawah, ini kat Shopee je. Okay, kita boleh tahu dia ada 9 dBi high gain antenna. Okay, and then ini spek dia contohnya, boleh dapat up to 54 megabit per second floating. Okay, so bila macam tu kita boleh kira. Macam tu kalau kita tengok yang spek biasa pun kita tengok 450 megabyte per second, dia punya power receive dia lah minus 71 dB. So maksudnya kalau makin rendah kita punya power receive, maksudnya lagi tinggi lah kita punya loss, dan makin kecil lah ataupun makin perlahan lah speed yang kita akan dapat daripada kita punya wireless connection atau apa-apa connection. Okay, so saya rasa itu saja untuk kali ini. So apa yang penting kamu faham ialah konsep apa itu pass loss. Okay, dan parameter-parameter yang terlibat seperti power transmit, gain transmit, pass loss, gain receive dan juga power receive. Dan kamu juga perlu tahu macam mana nak kira contohnya lambda berdasarkan parameter C dan juga frekuensi. Dan kita akan boleh tahu macam mana nak kira dia punya distance, berapa maximum distance contohnya. Okay, so berdasarkan formula-formula yang kita bincangkan tadi. Okay, so saya rasa itu saja untuk kali ini. Okay, sekian, terima kasih.